dalam ilmu mengenal diri ni ada rahsia dalam rahsia. Apa itu rahsia? Dalam tubuh diri kita ini ada roh. Dalam roh itu tempat tersembunyi rahsia Tuhan, rahsia Allah. Jadi dalam tubuh diri kita ini kita menanggung dua rahsia. So wajib bagi diri kita untuk faham 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala sendiri dan 7 sifat makni, 7 sifat maknawiyah yang kita kena faham. Seperti yang dimention dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada setiap kejadian diri kita ini, kenapa kita tak lihat dan fikirkan bukti serta dalil-dalil yang sedia ada. So kita kena faham betul-betul diri kita ini, wajib kita faham dan kita akan kenal siapa itu Tuhan. So apa itu 7 sifat makni, 7 sifat makniyah? 7 sifat makni terbagi pada 7. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, hayat, alim, basar, sama. 7 sifat makni. Yang tadi tu 7 sifat makni. So apa itu sifat maknawiyah pula? Ada 7. Qadirun, muridun, samiun, basirun, alimun, hayyun, mutakalimun. So 7 tu sifat maknawiyah. So kena faham nafsiyah, salbiyah, makni, maknawiyah. So bagi pada 4. So semua ada pecahan dia. Wajib kena faham dalam sifat diri dan sifat Allah Ta'ala sendiri. Sebelum nak jadi Islam, wajib kita kena buat apa dulu? Mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana nak mengucap? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maksud dia tu? Maksud dia apa? Maksud dia, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Itu maksud. Itu terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. So apa pengertian dia, takwilannya, maknanya yang tersirat dalam kalimah 2 syahadah itu? Apa maksud dia yang sebenar? Bukan terjemahan, maksud. So kat situ wajib kena faham 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala sendiri. Yang pertama wujud, qidam, baqa, kudrat, iradat, hayat, basar. Semua tu sampai kianuhu mutakaliman. Itu dekat kalimah bersaksi tiada Tuhan. Yang dekat Muhammad pula, bersaksi Muhammad surah Allah tu ada 9. Terbahagi juga dalam 449 wajib harus total semua tu ada 50 iktikad yang kena faham. Aqaidul iman seseorang itu wajib kena faham. Bukan main lafaz je. Kalau lafaz Cina, India apa boleh lafaz. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dia boleh lafaz tapi dia faham tak faham. So bukan orang India, Cina je, Melayu pun kena faham. Waktu Islam tu bukan senang, bukan sekadar faham lafaz je, tapi dia kena betul-betul faham pengertian takwilan diri tu sendiri. Ada 50 dalam 2 kalimah syahadah tu untuk iktikad seseorang itu beriman. Wajib. Kalau tidak, Allah kata kufur bagi di sisi dia. So kalau mati tak bawa akidah ni, pengertian ni, dia mati, terpesong lah, tak tahu ke mana. Baru awal-awal Islam 2 kalimah tu kena faham. Kalau tak faham, habis out. Semua nak buat yang selepas itu solat, baru selepas wujudnya, syarat puasa, zakat, semua tu. Mula-mula tu nak Islam tu syahadah dulu. Pun dah pengsan kat situ dah. Pun dah pening. Tak sekarang ni korang kenal tak Allah? Kalau tanya Tuhan kamu siapa? Kena cakap Allah. Tak, kamu belajar tak mengenal Allah ni? Tak tahulah, tapi kenal Allah lah. Kalau kau jawab macam tu, maknanya sama lah dengan geng kafir tu, musyrikin. Sebab apa? Sebab Quran dia cakap, wahai Muhammad, jika kamu bertanya kepada orang kafir musyrikin di Mekah itu, maka dia orang akan cakap, Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu Allah lah. Tapi dia still sembah berhala. Tapi dia tahu siapa yang jadikan langit dan bumi, Allah, tapi dia sembah berhala. Sebab apa? Pasal dia tak kenal sifat-sifat Allah itu. Sebab itu wajib bagi kita untuk mengenal Tuhan sifat-sifatnya sekali. Kita ni sebagai orang Islam, seawal-awal agama, ma'rifatullah,
Awaluddin marifatullah. Seawal agama mengenal Allah. Baru kita boleh bina bumbung yang kokoh dengan tiang tanah yang stabil. Ni kalau tanya masuk Islam tu jangan di atas kertas saja, atas IC je. Kalau macam tu budak sekolah tadika pun tahu. Islam pun tak tahu apa. Islam tu apa dia? Agama tu apa dia? Kena faham Islam tu apa, agama tu apa. Islam ni sejahtera, aman, tenang. Sejahtera yang aman, tenang tu yang macam mana? Yang berserah. Segala diri kita berserah, bergantung pada dia satu. Bukan faham tak, dalam diri kita ni secara tak sedar kita banyak berhala. Secara tak sedar banyak berhala. Yang nombor satu yang paling ketara sekali adalah wang ringgit. Fikir kan, kenapa disebut wang ringgit? Hari-hari penat lah, lelah apa semua, tetap bergerak bangun dengan kudrat, tetap juga berusaha untuk dapatkan kekayaan wang ringgit secara tak sedar. So sebelum mati, syahadah tu kena betul. Kalau kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, mampu sikit lagi kena jawab. Keadaan hidup, dalam hidup tu syahadah tu, sebelum nak mati tu syahadah dah gugur. Sebab kita ada syirik dengan Tuhan secara tak sedar. Auzubillah. Ilmu macam ni tak ramai orang share, pasal tak ramai orang pelajari ataupun nak ambil tahu. Dia bukan tak tahu, tapi tak nak ambil tahu, ambil remeh. Seperti yang dimentionkan dalam surah Al-Baqarah, wahai insan, kenangkanlah segala nikmat yang aku berikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu kepada aku. So apa perjanjian itu? Dan aku akan sempurnakan perjanjian itu aku kepada kamu, dan takut setergerunlah kamu kepada aku dan tidak pada yang lain. So kita kena faham apa itu perjanjian kita dengan Tuhan, dan Tuhan akan kotakan perjanjian itu. Kalau korang tanya yang bukan Islam, macam mana nak bezakan Tuhan dengan ciptaan dia? Berarti ciri-ciri Tuhan dengan ciri-ciri ciptaan Tuhan. Majoriti yang bukan Islam dia akan jawab tak tahu, ataupun tak pernah tahulah benda tu. Sebab apa? Sebab agama mereka, dia orang ajar untuk cara sembah Tuhan dan buat baik. Itu saja. Tapi kalau sepatutnya mana-mana agama pun, macam Islam sekalipun, kena belajar cara untuk kenal Tuhan dulu. Sebab agama mereka tak ajar cara kenal Tuhan dulu. Islam kenal Tuhan dulu, baru berlakunya penyembahan itu. Itu yang kena faham pada start awal-awal jadi Islam. Awaluddin marifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Agama tu apa dia? Kita duduk sebut agama. Agama tu apa dia? Agama itu adalah the way of life. Cara untuk menjalani kehidupan. Cara hidup. The way of life. Mana-mana agama dia akan ajar cara untuk hidup, cara apa itu baik, apa itu buruk, untuk membezakan dua-dua ciri itu. Setiap ciptaan wajib kena ada buku panduan. So macam contoh, kita ciptakan satu teknologi, handphone ataupun apa-apa model lah. So kita mesti ada buku panduan untuk kita tahu cara guna dia. Betul? So macam kita makhluk ciptaan Tuhan. So bila kita ciptakan kita awal-awal kita tak tahu. Kita takkan tahu macam mana untuk didik diri. Ini baik, ini buruk. Kita tidak membezakan. So mana datang cara untuk kita tahu bezakan baik dan buruk? Itulah dinamakan kitab-kitab panduan. Itulah setiap agama dia bagi kitab untuk kita faham kitab, baru kita ikut dan kita tahu antara baik dan buruk. Jalan ini ke mana, jalan ini ke mana. Itu penting, kita kena faham setiap kitab yang diberi.
Jangan tengok orang, jangan ikut orang. Jadi dalam Islam, awal-awal kehidupan wajib untuk kita tahu, kenal Tuhan dulu. Bukan kita kenal duit dulu, kita kenal pangkat dulu, kita kenal orang dulu. Sebab itu kalau kita tak kenal Tuhan, maka kita akan buat sesuatu benda tanpa tujuan. Kita contoh, sebelum datang ni solat, sebelum solat, di mana terletaknya kekuatan untuk mendirikan satu solat? Okeylah, rata-rata orang kata wuduk. Start untuk datang dirikan solat, wuduk. Jadi wuduk ni dari mana ke mana? Contoh dari tangan sampai ke siku, mana lengan saja. Untuk apa wuduk ni? Untuk apa wuduk ni? Rata-rata orang akan cakap untuk mensucikan diri. Okeylah, untuk mensucikan diri. Itu jawapan rata-rata yang diajar daripada sekolah. Bila tak ada tauhid, tak kenal Tuhan, tak faham isi tujuan itu, sebagai syarat sini sampai sini untuk mensucikan diri, secara logik akal boleh terima tak? Mustahil lah. Sebab apa? Kalau kata untuk mensucikan diri, baik mandi je. Mandi je. Mandi sabun, suci, terus bersih, habis, baru solat. Betul tak? Jadi ambil tahu kenapa kena dari sini sampai ke sini. Kenapa tak semua je? Yang busuk, yang kotor kat mana? Celah ketiak, celah peha. Betul? Yang daki-daki tu, baik mandi je. Fikir-fikir. Jadi sebelum nak buat satu tu, make sure ambil tahu dulu tujuan dia, isi dia apa tu sebenarnya, kenapa kena buat. Ilmu macam ni tak ramai orang share, pasal tak ramai orang pelajari ataupun nak ambil tahu. Dia bukan tak tahu, tapi tak nak ambil tahu. Dia kata Islam ni mudah. Mudah tang mana? Mudah bagi orang yang tak nak faham, tak nak berfikir. Itu mudah. Sebab Tuhan dah cakap dah, sesungguhnya orang-orang yang beriman tu, untuk mendirikan satu solat adalah sangat berat. Tapi kita yang faham, solat je lah, lantak lah, buat je, tak nak beritahu. Jadi apa yang kita faham, rukun 13, itu je, jalan macam biasa. Faham tak faham apa yang dimaksudkan rukun, perkataan, kalam, apa yang kita baca dalam setiap pergerakan tu. Dalam solat fardu ada 3 rukun. Yang pertama rukun qalbi, qauli dan fi'li. Dalam tiga rukun ni ada pecahan dia. Yang pertama rukun qalbi, niat, pengetahuan. Yang tahu hanya kita je yang tahu. Yang kedua rukun perkataan, iaitu rukun qauli, apa yang kita baca wajib kita dengar. So apa yang kita baca tu kena faham terjemahan, bukan baca sekadar baca. Kalau sekadar baca lafaz, budak sekolah tadika 4 tahun 5 tahun pun boleh lafaz. So apa beza lafaz dia, budak kecil tu, dengan kita? So tahu ke tak tahu? Jadi bantailah, buat je lah solat, mana fikir apa pun kan. So yang ketiga rukun fi'li, perbuatan, jatuh kepada 13 pecahan. So tar 3 ni apa yang korang tahu, kau pakai buat je, solat je lah kan. Solat ni jangan main pakai buat je kalau tak faham. Sebab dah mention Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, tak silap, surah An-Nisa, dan janganlah kamu menghampiri solat, mengerjakan solat ketika kamu dalam keadaan mabuk, wahai orang-orang beriman. So di sini kita kena faham, orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat
ketika kamu dalam keadaan mabuk. So kena faham, dalam mabuk. Tapi Tuhan panggil orang-orang yang beriman. Takkan orang beriman minum arak kot. So apa yang dimaksudkan sebenarnya adalah orang yang beriman. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan mabuk. Tu bermakna kamu tak faham apa yang kamu buat tanpa kamu tahu. Dalam solat tu maksud dan tersirat apa yang kamu baca tu kamu faham ke tidak. So kalau setakat lafaz, budak sekolah tadika pun boleh lafaz maksud-maksud dia tu, tapi faham tak terjemahan dia tu? Tahu tak apa yang mereka lafazkan itu? Jadi ambil faham. Itu dalam surah Al-Maun ayat 107 tak silap. Dia berceritakan tentang solat. Celakalah bagi orang-orang yang mendirikan solat. Fawailul lil musallin. Dalam ayat tu sambungan lagi tentang riak, takbur, sombong. Kononnya dia faham lah apa itu isi dalam solat tu. Anggar je, buat dah. Khusyuk ke tak khusyuk ke, pedulilah. Pengetahuan, penglihatan, semua akan dia ambil kira. Kalau buat juga, maka gugurlah segala amal mereka dan tiada pertimbangan di akhirat nanti. Main-main dengan Tuhan. Main-main. Kurang main-main dengan Tuhan. Buatlah. Nanti jawab sendiri. Yang aku cakap ni balon je lah. Korang anggap on tak on, masuk tak masuk je. Tapi ingat, dengan Tuhan jangan buat main-main. Macam dalam sirah-sirah dulu, geng fiqah cakap Nabi dulu solat dulu 100 rakaat. Dan Nabi tu naik turun jumpa Allah. Kan? Tu doa ajar lah dia cakap. Lepas naik turun tu diturunkan jadi 5 waktu sampai 5 waktu. Jadi fikir kat sini kita kena fikir 100 rakaat Nabi buat. So bila masa Nabi pergi berniaga, Nabi jaga keluarga, Nabi pergi dakwah. Kalau 100 kali rakaat tu satu hari tak masuk akal lah. Tak masuk akal logik. Tak masuk logik langsung. Sebab geng ni tak faham. Dia pakai hantam macam tu je. Main bantai je. Cerita dulu lah kan. Jadi solat yang mengingati Tuhan ni ada ajar tak dekat kita? Seperti yang dimention dalam Quran, surah Toha ayat 14 tak silap. Apa yang dicakap dalam tu, akulah Tuhan dan tiada lain selain aku, dan sembahlah aku, dirikanlah solat yang mengingati aku. So solat yang mengingati dia tu solat yang macam mana? Dan dijawab, solat wusta, solat yang di tengah-tengah. Solat wusta ni solat apa? Setengah-setengah. Ulama cakap setengah-setengah lah. Solat wusta, solat asar. Bagi aku yang solat asar tu dia cakap memang tak masuk akal lah. Sebab diorang tak faham. Bila dia tak faham, ada reka-reka lah solat asar katanya. Dah dia cakap solat wusta tu solat di antara bangun setiap bangun, setiap pergerakan, setiap tidur, baring. Itu adalah solat wusta, yang mana di mana solat tengah tu, solat di tengah-tengah tu macam mana? Tu nak kena kupas, aku nak kena cerita bab tu panjang cerita. Belajarlah, cari guru, tanya apa tu solat wusta. Dan ada bukti lagi dalam surah Al-Baqarah. Apa dia cakap? Peliharalah setiap segala solat kamu. Khasnya solat wusta, solat yang di tengah-tengah. Dan berdirilah kepada Allah serta khusyuk dalam solat itu. So rata-rata solat yang kita Melayu buat sekarang ni, solat fa'ilun, yang perbuatan itu, yang fardu tu, setiap waktu tu, rata-rata apa yang aku
selama ni aku kaji lah dekat orang-orang ramai, semuanya tak khusyuk. Bila solat tu macam segala benda masuk ingatan dia. Macam-macam dia ingat. Itulah baju lah, tadi api dah tutup ke belum, gas dah tutup belum, mana barang aku letak tadi semua dalam tu, semua dia ingat bayang-bayang. So khusyuk tak ada. Jadi Tuhan dah mention, dah warning, amaran kita solat tu kena khusyuk dalam solat. Cari solat yang khusyuk, cari. Dalam ilmu Islam ada 3. Salah satunya ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah, untuk kenal Tuhan. Jadi ilmu yang pertama tu, kita kena faham, kita nak sembah Tuhan, bagaimana kita nak menyembah Tuhan sedangkan kita tak kenal Tuhan. Dan jangan kamu mengaku beriman kalau kamu tak faham dalam beberapa soalan. Contoh-contoh soalan, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana bukti kewujudan Allah, di mana keberadaan Allah, apa tujuan Allah wujudkan kita. Semua tu fikir sendiri. Kalau budak sekolah bawah umur ke, tanya kat korang semua soalan-soalan tu, kalau korang tak dapat jawab, mampui pi lah, malu. Dah tu dia orang cakap, ayah solat masuk Islam tapi tak faham macam mana buat. Kalau tak tahu cakap tak tahu, tapi susah bagi orang macam ni nak sebut tak tahu lah. Sebab ego tu masih ada dalam kepala diorang. Jadi nak tak nak buat macam tahu, sedangkan tak tahu tapi tak nak mengaku. Jadi solat ni apa dia pula? Solat yang mengingati Allah tanpa henti tu solat apa pula? Seperti ada mentionkan dalam surah Baqarah ayat 239, dan jika kamu takut, maka bolehlah kamu bersolat dalam berkenderaan sambil berjalan kaki. Dan apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. So dalam ayat sini ada 2 kategori. Satu, sambil dan telah diajar oleh Allah. Sambil dan telah diajar, ayat 239. So macam mana kita nak faham ni? Solat yang berkenderaan dan berjalan kaki dan telah diajar oleh Allah. Tahu ke tak tahu? Kita ni tahu ke tak tahu? Ke tak ambil tahu? Yang faham tu cukup indah best. Kalau aku nak sembang bab solat yang tu pula 3-4 hari tak habis nak hurai lagi. Bukan senang nak memahami. Solat yang sebelum Nabi Muhammad buat tu, solat yang ni lah yang telah diajar. Sebab Nabi kata solat yang Nabi Musa, yang Nabi Ibrahim buat tu adalah solat yang sama yang aku buat. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Muhammad dapat wahyu solat fardu tu, solat yang macam mana? Sebab dia katakan apa yang Muhammad bawa tu, ajaran tu sama dengan Musa dengan Nabi Ibrahim. Jadi solat yang mana satu dia ambil tu. Panjang, ilmu ni panjang, tapi kalau nak belajar aku senang. So khusyuk ni macam mana? Kau main pakai langgar je, buat je. Khusyuk tak khusyuk belakang cerita. Contoh ke, seperti yang dimentionkan dalam Quran surah Al-Baqarah, tak silap, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada mereka yang khusyuk dalam solatnya, dan peliharalah solat-solat itu. So solat yang mana ni? Yang khusyuk ni solat mana? Daimun ke, fa'ilun ke, ausyi'un ke, usta? Peliharalah solat-solat kamu. Dah dikata dalam mention dalam Quran. Solat tu pelbagai, bukan solat fardu, fa'ilun yang kau nampak itu fa'ilun, perbuatan basar biji mata, kita melihat orang tu tengah melakukan solat.
Sini aku tengok buat apa. Yang kau nampak tengah cakap. So orang yang kat masjid tu tunggang telagak, tunggang terbalik, perbuatan solat tu yang dia fahamkan tu hanya dia yang tahu rukun qalbi. Khusyuk tak khusyuk akan cerita. Tuhan dah cakap dah, celaka bagi orang yang mendirikan solat. Yang tak khusyuk ni Tuhan akan campak ke neraka Saqar. Jadi yang mana yang tak khusyuk ni takut lah, tak tahu macam mana nak buat ni. Takkan Tuhan kejam kot, tak ada cara lain ke? Ada. Tuhan dah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 239, dan jika kamu takut maka bolehlah kamu bersolat sambil berkenderaan dan berjalan kaki, dan apa yang Allah telah ajar kepada kamu yang kamu tidak ketahui. So kat sini ada dua spesifikasi, satu sambil berjalan dalam kenderaan, dan telah diajar sambil dan telah. Jadi fikirkan, mana yang faham tu dia akan cari apa huraian tu, kupasan dalam apa yang dicakap dalam surah tu. Yang tak faham mungkin dia akan reka-reka lah, seperti ustaz yang setengah-setengah ustaz ni. Jadi fahamkan betul-betul. Ayat tu cantik dan jelas dah. Tapi itu pun ada juga setengah-setengah ustaz cakap, yang ni ilmu yang semayang bergerak tu, yang dia orang letak lah, semayang berukun tu, takbiratul ihram, rokok sujud sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan Allahu Akbar, sambil berjalan kaki, kedebuk tangga pokok, mampui. Macam tu. Itulah bila tak dapat tu, dia orang tak faham, dia letak lah macam tu kan. Sambil jalan kaki tu, kat situ lah rukuk lah, sujud lah, takbiratul ihram lah, dalam kenderaan pun still nak berukuk lagi, atau dia mata lah, macam ni lah, macam tu lah, apa lah. Bila tak faham, mengarut lah, nonsense, mereka-reka. Lepas tu saya sangka dia lah betul kan. Bila tak tahu tu, turunkan ego, belajar, cari apa makna yang tersirat. Jangan duk buat fikir. Aduh. Jadi fikir-fikirkanlah, belajar lagi, ambil lagi ilmu ni. Belajar dulu, kenal Tuhan, kenal diri. Selamat. Assalamualaikum.